Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bertemu lagi pada hari yang ketujuh daripada bulan Ramadan tahun 1445. InsyaAllah hari ini saya akan sambung renungan daripada ayat ke-7 surah Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat ini dengan satu perintah, iaitu aminu, berimanlah kamu. Beriman dengan siapa? Beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jadi kepada siapakah perintah ini ditujukan? Ahli tafsir mengatakan perintah ini ditujukan kepada semua manusia setelah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang keesaannya, kekuasaannya, luas ilmunya, kekayaannya di dalam ayat yang sebelum ini. Jadi ditujukan kepada semua manusia, sama ada yang telah beriman. Kalau orang yang telah beriman, hendaklah mereka terus berpegang dengan keimanan mereka dan meningkatkan keimanan itu setelah mereka lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendalam. Bagi mereka yang belum beriman, hendaklah mereka merenung ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dibentangkan sebelum ini. Fikirkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, maha luas ilmunya, maha kaya, maha pengasih, maha penyayang dan sebagainya. Maka dengan mengenali sifat-sifat Allah yang maha besar itu, layaklah mereka beriman kepadanya dengan keimanan yang hakiki dan beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing kita ke jalan yang benar, serta taat dan ikut apa yang disampaikan oleh Rasul Allah. Itu yang pertama. Okay. Beriman kepada Allah tak sempurna tanpa beriman kepada Rasul, sebab untuk kita mengenali Allah dan mengetahui ajarannya, mestilah melalui Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi beriman kepada Allah diikuti dengan beriman kepada Rasulullah, dengan erti kata mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang kedua dalam ayat ini ialah wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan infaklah, maknanya berbelanjalah, keluarkanlah harta. Jadi harta ini Allah sifatkan mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Apa yang maksud ja'alakum mustakhlafina fi? Maksudnya ialah harta yang ada pada kamu itu bukan milik kamu. Harta yang ada itu adalah pinjaman. Siapa pemilik yang sebenar? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ada pada kamu itu pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan harta itu juga diwarisi daripada orang sebelum kamu, dan juga selepas ketiadaan kamu akan diwarisi pula oleh orang selepas kamu. Jadi itu maksud mustakhlafin tu, ya. Pertama, dari sudut harta itu sebenarnya bukan milik sesiapa, tetapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana kita memperolehi harta? Iaitu kita mewarisi daripada orang sebelum kita. Kemudian apa berlaku pada harta ini apabila kita dah tidak ada? Harta ini pula akan diwarisi oleh orang selepas kita. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi pinjam harta ini silih berganti dari satu generasi ke satu generasi. Jadi kalau orang itu mengetahui bahawa harta ini bukan miliknya yang sebenar,
maka sebenarnya lebih mudah untuk dia membelanjakan harta itu kalau disuruh, berbanding dengan kalau dia tahu ini milik dia, dia rasa lagi susah nak keluarkan. Betul tak maksud tu? Jadi maknanya cuba kita kan, orang letak harta dia kat kita, suruh kita jaga. Kemudian dia kata, kamu nak buat apa, buatlah harta tu. Kamu nak belanja, nak beli apa, belanjalah. Jadi lebih mudah untuk kita belanja, sebab kita tahu ni bukan milik kita, tuan dia pun dah bagi, kita pun belanjalah ikut suka kita. Jadi itulah ibaratnya. Jadi kita kena tahu bahawa harta yang ada pada kita bukan milik kita yang sebenar. Allah suruh Allah cuma bagi pinjam. Kemudian Allah suruh belanjakan harta yang ada pada kita ini pada jalan yang selari dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun begitu, harta milik Allah, dia bagi pinjam kat kita. Kalau kita belanja dengan cara yang dia perintahkan, dia bagi pula pahala. Fallazina amanu minkum, orang yang beriman dari kalangan kamu, wa anfaqu, dan berinfak, membelanjakan harta itu dengan cara yang Allah perintahkan, lahum ajrun kabir, bagi mereka pahala yang besar. Subhanallah. Maknanya kalau Allah tak bagi pahala pun tak ada masalah, sebab kita belanja harta dia, milik dia. Tapi bila dia bagi pinjam, kita belanjakan dengan cara yang baik, dia bagi pula pahala. Begitu maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa halangan untuk manusia itu membelanjakan harta yang ada padanya dengan cara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada alasan untuk manusia itu kedekut. Ibnu Katsir membawakan sepotong hadis riwayat Muslim dalam tafsirnya daripada Abdullah bin Ash-Shakhir. Dia kata, saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda bersabda, alhaakumut takatsur, kamu dileka dengan suka menimbun harta banyak-banyak, suka membanyakkan harta, leka je. Lepas sikit, lepas sikit, lepas banyak, suka menimbunkan harta. Jadi manusia ni bila dia kumpul harta banyak-banyak, dia cakap apa? Ni harta saya. Kemudian Nabi tegur sikap itu, katanya, mana sebenarnya harta kamu? Harta kamu tu ialah yang kamu dah guna, yang kamu dah makan habis, itulah harta kamu. Ataupun yang kamu pakai, dah buruk pakaian dia tu, dah rosak sebab kamu duk pakai hari-hari, itulah harta kamu. Ataupun yang kamu beri sedekah dan dia telah berlalu sedekah itu, kamu dah kutip ganjarannya. Yang selain pada itu, semuanya itu dia akan tinggalkan kamu dan akan diwarisi oleh orang lain. Jadi harta kamu yang sebenar ialah yang kamu dah makan, yang kamu dah pakai, yang kamu dah sedekah. Yang selebihnya yang kamu timbun banyak-banyak tu tak semestinya milik kamu. Sebab bila kamu tinggalkan dunia ini dengan harta yang bertimbun-timbun itu, harta itu bukan lagi milik kamu, tapi diwarisi oleh orang selepas kamu. Jadi dengan itu, janganlah fikir nak timbun harta banyak-banyak. Kalau betul-betul kita nak mendakwa ini hak kita, belanjakan semasa kita hidup untuk kegunaan peribadi kita dan untuk sedekah kepada mereka yang memerlukan. Jadi apabila kita beriman kepada Allah dan membelanjakan harta dengan cara yang Allah kehendaki, tidak sia-sia. Allah janji pahala yang sangat besar yang kita tidak dapat menganggarkan betapa besarnya pahala yang Allah sediakan untuk kita. Itulah Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga peringatan ini bermanfaat untuk kita bersama. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-8 dengan izin Allah hari yang ke-8 Ramadan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.